Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bertemu kita kembali dalam sesi pembelajaran kita, sesi PDPR, Pendidikan Islam tingkatan 5. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam bidang fiqh isu-isu perkahwinan. Isu-isu perkahwinan, sebelum daripada ini kita dah belajar yang pertama iddah. Okey, selepas iddah kita belajar rujuk. Kemudian kita sudah belajar nusyuz. Okey, kemudian hari ini insya-Allah kita akan sambung yang seterusnya, iaitu tajuk poligami. Tajuk poligami. Okey, kita mulakan poligami. Poligami ini asal daripada perkataan bahasa Latin. Dua perkataan digabungkan, iaitu poli dan gami. Poli maknanya banyak, gami maknanya isteri. Jadi banyak isteri. Okey, banyak isteri. Kalau banyak suami, kita sebut, bahasa Latin sebut poligini. Itu banyak suami. Isteri yang kahwin ramai suami dipanggil poligini. Tapi kita nak belajar hari ni poligami, maknanya suami berkahwin ramai isteri. Okey, poligami. Okey. Kita belajar tajuk ini, jangan terlalu emosional. Ustaz yakin kalau perempuan dia tak suka tajuk ini. Kalau lelaki yang memang suka tajuk ini, tapi kita belajar secara profesional. Apa yang dibenarkan dalam Islam ini, memang poligami ini dibenarkan dalam Islam. Okey. Kita tengok maksud dia. Poligami maksudnya ialah amalan beristeri lebih daripada seorang pada satu masa. Okey, amalan beristeri lebih daripada seorang pada satu masa. Itu dipanggil sebagai poligami. Dan dalam Islam, hukum berpoligami adalah harus. Maknanya diberi kebenaran. Bukan wajib, bukan sunat, tapi hukumnya harus. Maknanya lelaki diberi kebenaran beristeri lebih daripada satu. Tetapi dalam hukum Islam, kebenaran ini hanya terhad kepada 4 orang sahaja. Jadi berkahwin ni, bagi seseorang lelaki boleh berkahwin 1, boleh berkahwin 2, 3 ataupun 4. 5 tak boleh lah kalau satu masa. Dan poligami ini memang diharuskan dalam Islam berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'." Okey, ada gangguan sikit. Kita sambung. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Hendaklah kamu berkahwin dengan perempuan yang baik itu, sama ada 2, 3 atau 4. Fa'in jika kamu khawatir tidak berlaku adil, maka hendaklah kahwin 1 orang sahaja. Okey, kita teruskan kepada kelayakan berpoligami. Bagi seseorang lelaki yang hendak berpoligami, dia bergantung kepada kelayakan. Kerana kalau dia tidak layak berkahwin, boleh mendatangkan kesan yang tidak baik kepada pasangan suami isteri yang berkahwin tersebut. Jadi, kelayakan lelaki berpoligami yang pertama, tidak melebihi 4 orang isteri. Seperti pada disebut tadi, jangan lebih daripada 4 orang lah. Ya.
Yang kedua, boleh berlaku adil terhadap isteri-isterinya daripada aspek lahiriah seperti pakaian dan tempat tinggal. Okey, suami isteri boleh suami itu boleh berlaku adil terhadap isteri-isteri. Adil maknanya ialah memberi hak yang sama rata ataupun hak yang sepatutnya didapati diperolehi oleh isteri-isteri itu. Okey. Sama ada adil ni daripada aspek adil ni daripada aspek lahiriah, iaitu seperti pakaian, kena adil lah antara isteri-isteri, ya, biar sama mahal, biar sama padan, biar sesuai dengan isteri yang tidak kira lah, isteri pertama, kedua, ketiga, biar sama. Okey, ataupun tempat tinggal pun biar adil, biar sesuai dengan taraf isteri itu. Okey, adil tidak semestinya sama, tapi adil ni ialah kita beri hak dia yang seimbang, ya, apa yang seimbang. Okey. Yang ketiga, mampu memberi nafkah zahir dan batin. Okey. Suami yang hendak berpoligami, dia hendaklah mampu memberi nafkah kepada isterinya, sama ada nafkah zahir, memberi makanan, memberi pakaian, memberi tempat tinggal kepada isteri, biarlah dia mampu. Kalau seseorang itu tidak cukup duit, tidak mampu memberi nafkah, maka tidak layaklah dia berpoligami. Okey. Dan sama ada nafkah zahir tadi dan juga batin. Batin mampu dari segi keupayaan seksualnya, keupayaan dia memberi kasih sayang kepada isterinya, dia mampu. Okey, kalau tidak mampu, dia tidak layak berpoligami. Okey, itu poligami, ringkas saja mengenai poligami. Okey, kita terus kepada yang kelima. Isu yang kelima ialah hadanah. Hadanah. Baca betul-betul lah, hadanah, bukan hadhanah, tapi hadanah. Hadanah ni maksudnya ialah penjagaan kanak-kanak yang masih kecil dan belum berupaya untuk menguruskan diri sendiri. Okey. Jadi kanak-kanak yang kecil perlu dijaga. Dia memang tak berupaya mengurus diri sendiri, perlu dijaga oleh orang yang berkewajipan. Dia dipanggil sebagai hadanah. Mengabaikannya adalah dosa. Hukum menjaga hukum hadanah ialah wajib. Maknanya kanak-kanak ni wajib dijaga. Ketika dia kecil dan tak boleh uruskan diri sendiri, wajib dijaga. Maknanya kalau mengabaikan kanak-kanak, tidak dijaga, tidak ada orang yang sanggup menjaga kanak-kanak, semuanya berdosa. Sebab hukumnya wajib. Dari segi hukum Islam, siapakah yang paling layak untuk mendapat hak hadanah ini? Orang yang paling layak mendapat hak hadanah ialah ibu. Ibu sendiri, ibu kepada anak itu, iaitu orang yang paling berhak untuk menjaga anak selepas perkahwinan dibubarkan. Jika ditakdirkan pasangan itu berpisah ataupun bercerai, maka antara dua, ibu ke bapa ke, orang yang paling layak mendapat hak hadanah menjaga anak-anak ialah ibu. Akan diberi kepada ibu. Namun terdapat sebab-sebab tertentu yang boleh menyebabkan haknya terbatal. Tetapi walaupun ibu, kadang-kadang hak dia itu terbatal oleh sebab-sebab yang tertentu. Jadi dari segi prinsipnya, ibu memang orang yang paling layak dan berhak mendapat menjaga anak-anak. Jika berlaku perebutan antara ibu dengan bapa siapa nak menjaga anak, biasanya mahkamah akan memberi keutamaan kepada ibu, kecuali ibu tersebut tidak layak. Tidak layak menjaga anak oleh sebab-sebab yang tertentu. Ini nota tambahan, tidak ada dalam buku teks anda. Nota tambahan sebagai pengetahuan kepada kita semua. Jika ibu hilang kelayakan hak hadanah, hak itu berpindah kepada ini jika ibu hilang hak kelayakan. Mungkin ibu ni nikah lain, orang yang suku sakak dengan anak, kesian kepada anak, dizalimi oleh bapa tirinya, maka ketika itu kelayakan ibu akan hilanglah. Ataupun ibu ni berpenyakit ke, tak boleh jaga anak. Ibu ni gila ke ataupun
ada masalah mental ke, maka dia akan hilang kelayakan. Maka kalau ibu hilang kelayakan, penjagaan anak ini akan disusun mengikut ranking berikut. Kalau dibicarakan di mahkamah apa, mahkamah akan putuskan mengikut ranking ini lah. Yang pertama, ibu kepada ibu, iaitu nenek ke atas. Maknanya mak kepada mak dia. Okey, nenek akan jaga. Yang kedua, baru berpindah kepada bapa. Bapa tu nombor 3 saja. Ibu, nenek, bapa. Okey, bapa kandung dia lah. Okey, kalau bapa pun tak ada ataupun bapa hilang kelayakan, pindah kepada ibu kepada bapa, iaitu nenek sebelah ayah. Okey, nenek sebelah ayah. Tadi yang pertama tadi nenek sebelah ibu. Ini nenek sebelah ayah, dialah akan jaga kanak-kanak tersebut, bayi tersebut. Kalaulah nenek ni tak ada ataupun nenek ni juga hilang kelayakan, berpindah kepada datuk. Datuk ni maknanya ayah kepada ibu ataupun ayah kepada bapa. Dikira sebagai datuk. Dia akan jaga. Okey. Kemudian kalau datuk tak ada, datuk dah meninggal ataupun datuk hilang kelayakan juga, berpindah kepada yang kelima, saudara perempuan seibu sebapa, maknanya adik-beradik kepada bayi tersebut yang seibu sebapa. Kakaknya ke, contoh kakaknya yang seibu sebapa kena jaga. Kalau tidak ada kakak seibu sebapa atau adik-beradik perempuan seibu sebapa, berpindah kepada adik-beradik perempuan seibu. Dia utamakan ibu di sini ya. Ibu lebih kuat daripada bapa dalam hal-hal hadanah. Okey, kalau tidak ada adik-beradik perempuan seibu, berpindah kepada saudara perempuan sebapa, maknanya adik-beradik perempuan sebapa. Kalau seterusnya, kalau hilang kelayakan atau tidak ada, berpindah kepada anak perempuan kepada saudara perempuan seibu sebapa, maknanya anak saudara dia. Anak kepada adik-beradik perempuan seibu sebapa. Okey? Anak kepada hak nombor 5 ni dalam nota ni dah. Okey. Kemudian kalau tidak ada ataupun hilang kelayakan, berpindah kepada nombor 9, anak perempuan kepada saudara perempuan seibu, iaitu anak kepada yang nombor 6. Okey, anak perempuan. Okey, kemudian kalau tak ada juga ataupun hilang kelayakan, berpindah pula kepada anak perempuan kepada saudara perempuan sebapa, maknanya anak kepada yang nombor 7. Okey, adik-beradik perempuan sebapa, anak dia kena jaga. Kalau lah geng-geng anak saudara ni tak ada, baru berpindah kepada mak saudara. Jadi kalau segi ranking dalam agama ni, pangkat anak saudara lebih besar daripada ibu saudara ataupun mak saudara. Okey, mak saudara hanya boleh jaga kalaulah anak-anak saudara ni tak ada ataupun hilang kelayakan. Yang pertama, mak saudara sebelah ibu, maknanya adik-beradik mak. Okey. Kalau tak ada ataupun hilang kelayakan, berpindah kepada mak saudara sebelah bapa, adik-beradik perempuan ayah. Okey. Kemudian kalau tak ada juga, berpindahlah kepada waris lelaki. Jadi lelaki ni tak sesuai mana jaga anak. Okey, waris lelaki yang lain yang boleh menerima asabah. Maknanya kalau ditakdirkan bayi itu mati, harta bayi itu jatuh siapa? Dialah kena jaga. Orang yang jatuh harta dia tu kena jagalah. Okey? Boleh. Pokcik dia ke contoh, harta dia orang lain tak ada berlaku, pokcik dia je ada. Jadi kalau bayi itu mati, pokcik dia je ada, pokcik dia akan terima saka bayi, maka dia kena jaga bayi tersebut. Itu di segi ranking hak hadanah. Kalau tak ada juga waris-waris ni, rumah kebajikan aku. Okey. Kita nak tambah juga, ini nota tambahan juga tentang gugur hak hadanah. Apa sebab gugur hak hadanah ni? Okey, biasanya contohnya kalau berlaku perceraian antara suami isteri, anak akan diberi kepada ibu. Okey, tapi gugur hak hadanah dengan sebab-sebab tertentu. Yang pertama, berkahwin dengan seorang lelaki yang tidak mempunyai pertelaian nasab dengan kanak-kanak tersebut. Contohnya ibu tadi dia pergi nikah dengan orang lain, dan orang lelaki yang dia nikah tu tak ada hubungan dengan anak tu. Hubungan keluarga tak ada. Jadi dikhawatiri lelaki itu akan wak nyaya kepada bayi. Nah, jadi pada ketika itu gugurlah hak hadanah. Okey. Ibu tu kena fokus kepada perkahwinan dia hak barulah. Jaga anak bolehlah dipasing kepada hak nombor 2. Contohnya nenek ataupun yang nombor 3 iaitu ayah. Okey.
Yang kedua, berkelakuan buruk secara keterlaluan atau terang-terangan. Jadi, contohnya ibu tadi, perangainya buruk sangat. Okey, terang-terangan ke, minum arak, berzina, okey, keluar malam, tak balik-balik, nak jaga anak macam mana lah. Terang-terangan. Orang yang terlalu buruk akhlaknya pun boleh menggugurkan hak hadanah. Okey, jadi ayah boleh ambil ini sebagai alasan untuk ambil hak hadanah. Tengok ibu dia berat sangat. Okey, yang seterusnya berpindah tempat kediaman untuk menghalang bapa kanak-kanak menziarahinya. Biasa yang berpisah, biasanya kalau suami isteri berpisah, yang berpisah suami dan isteri. Anak tidak boleh berpisah dengan ayah dia. Okey, juga dengan ibu dia, tak boleh berpisah, tak boleh dipisahkan. Tetapi jika ibu ni sengaja menghalang bapa kanak-kanak tersebut ziarah anak dia, maka ini boleh dijadikan alasan untuk bapa ambil anak dia tu kerana dia atas sebab ibu hilang kelayakan, gugur hak hadanah kerana menghalang dia jumpa dengan anak dia. Okey. Satu lagi ialah cuai atau menganiayai kanak-kanak tersebut. Ibu ni terlalu cuai, awak nyaya kepada kanak-kanak. Kadang-kadang terlalu fokus bermain gadget, anak jatuh, anak berjalan sendiri. Okey. Jadi awak nyaya kepada kanak. Ibu ni tak sesuai menjaga anak, tak sesuai menjaga anak. Boleh menggugurkan hak hadanah. Tapi biasanya benda ini diputuskan di mahkamah. Mahkamah akan tentukan layak ke tidak ibu akan jaga anak dia. Kalau tidak, dia akan berpindah kepada orang lain lah. Bapa ke, okay, emak ke. Okey. Itu tentang hadanah. Jadi hadanah tadi ialah hak penjagaan anak-anak. Kita dah belajar. Ingat, hadanah ialah siapa yang berhak jaga anak. Dan kalau dia jaga anak, wajib dia jaga elok-elok. Okey, seterusnya seterusnya isu dalam perkahwinan juga isu tentang anak angkat. Okey, kadang-kadang kita ni anak ni banyak kategori. Anak kandung, anak tiri. Okey, ada satu istilah bernama anak angkat. Siapa itu anak angkat? Okey. Anak angkat maksudnya ialah anak orang lain yang dipelihara seperti anggota keluarga sendiri. Okey. Tetapi tidak mempunyai hak seperti anak kandung yang ditetapkan oleh syarak. Itu anak angkatlah, anak orang yang kita jaga. Okey, yang kita jaga, bukan anak kita. Okey, bukan anak kita. Dari segi hukumnya, anak ni tidak ada hak macam anak kandung. Tidak boleh samakan antara anak kandung dengan anak angkat. Okey, hak dia. Okey, nanti kita tengok lepas ni. Jadi, apakah hukum menjaga anak angkat ni? Hukumnya adalah harus. Mengambil anak angkat, hukumnya adalah harus. Bahkan Nabi SAW sendiri mengambil anak angkat. Okay? Anak angkat Nabi namanya ialah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu anak angkat Nabi. Okay. Perbezaan antara hak anak kandung dan hak anak angkat. Ini faham balik dah. Dia beza antara hak anak kandung dengan hak anak angkat. Okey. Nafkah dan kebajikan. Okey, dua-dua dapatlah. Kalau kita pera anak kandung, wajib bagi nafkah ke anak kandung, wajib bagi kebajikan kepada anak kandung. Begitu juga anak angkat pun wajib jagalah bagi nafkah kepada anak angkat ni walaupun dia taraf anak angkat. Okey. Yang kedua, harta hibah. Harta hibah ni ialah harta pemberian masa hidup. Okey. Contohnya mamak ada motor, maka dia bagi masa dia hidup lagi kepada anak dia. Itu dipanggil sebagai hibah. Okey, ataupun dia bagi kepada anak angkat. Jadi anak kandung ke anak angkat boleh diberikan semasa hidup, boleh diberi hibah. Nak bagi ke apa? Nak bagi kereta ke, nak bagi rumah ke, tak kiralah anak itu anak kandung ke anak angkat, boleh berlaku. Yang seterusnya harta wasiat. Harta wasiat pun dapat dua-dua. Kalau wasiat ni maknanya harta yang dia pesan sebelum mati. Okey, sebelum mati dia pesan harta ni nak bagi ke siapa. Okey, boleh dia dipesan kepada anak kandung dan anak angkat. Boleh dipesan. Kesianlah terutamanya anak angkat. Anak angkat dia tidak boleh faraid, dia tidak boleh harta saka. Kalau bapa angkat dia mati, dia sajalah.
Okey, dia saja. Jadi untuk memberi harta ni dia untuk mengelakkan anak angkat ni tak ada ke satu, ketika mati bapa angkat, bolehlah bapa angkat wasiatkan harta. Sekian-sekian nak bagi kepada anak angkat dia. Tapi yang tiga bawah ni anak angkat tak dapat. Yang tiga bawah ni anak angkat tak dapat. Anak kandung saja dapat. Apa dia? Yang pertama, pewarisan harta pesaka ataupun faraid. Maknanya harta pesaka yang ditinggalkan oleh bapa, okey, hanya anak kandung saja yang dapat. Anak angkat tidak layak terima harta pesaka. Yang seterusnya, wali dalam perkahwinan pun anak angkat tidak layak. Okey, anak kandung memang ayah dia mewalikan. Okey, tapi anak angkat bapa dia yang sebenar yang akan jadi wali, bukan bapa angkat dia. Okey, kalau bapa yang sebenar dia mati, wali hakim akan jadi wali. Okey, seterusnya nasab. Nasab maknanya boleh bin ke tak. Okey, kalau anak kandung boleh bin kepada bapa kandung dia. Tapi kalau anak angkat tidak boleh dibinkan kepada bapa angkat. Haram hukumnya membinkan anak angkat kepada bapa angkat. Sebenarnya ini telah berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mengambil Zaid sebagai anak angkat, Rasulullah panggil Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Okey, sehinggalah turun ayat Quran menegur Nabi tak boleh membinkan anak angkat kepada bapa angkat. Lalu Nabi ubah kepada bapaknya yang sebenar, Zaid bin Harisah. Nama bapa Zaid ialah Harisah. Maka dipanggil Zaid bin Harisah, bukan lagi Zaid bin Muhammad. Okey. Satu lagi nota tambahan, batasan pergaulan. Antara anak angkat dengan keluarga angkat sepertilah pergaulan dengan ajnabi. Kalau duduk dalam rumah yang sama, okey, anak angkat dengan bapa angkat kena anak angkat dengan anak kandung ataupun keluarga angkat dia mesti ada batas. Okey. Dia macam ajnabi, orang asing. Maknanya kalau anak angkat tu perempuan duduk di rumah bapa angkat dia, anak angkat itu kena pakai tudung. Kalau bersentuh dengan bapa angkatnya batal air sembahyang. Maknanya dia jadi orang asing. Begitu juga kalau anak angkat itu lelaki dan sudah dewasa, maka adik-beradik keluarga angkat dia tu kena pakai tudung semualah. Nak berjumpa dengan dia, tak boleh bersentuh, tak boleh bergaul bebas. Sebab antara anak angkat dengan anak kandung, dia boleh nikah. Dia boleh nikah. Maka kena jagalah batasan pergaulan. Okey. Kemudian kita nak sentuh pula tentang perkahwinan tidak mengikut undang-undang. Okey. Kita berkahwin ni kena ikut undang-undang. Undang-undang ni ada dua lah, undang-undang syarak dan juga undang-undang yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Negeri. Undang-undang syarak ni wajiblah untuk menentukan sah atau tidak. Satu lagi undang-undang kita kena ikut undang-undang yang ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Negeri. Contoh yang tidak ikut undang-undang ni macam mana? Kahwin lari, yang itu tak ikut undang-undang lah. Tidak nak tak isi borang, okey, kemudian nikah sendiri-sendiri, okey, nikah gialik siang, itu tak ikut undang-undang. Jadi kalau kita kahwin tidak ikut undang-undang, terutamanya undang-undang yang ditetapkan oleh pihak berkuasa negeri, maka ada implikasinya. Antaranya ialah pasangan boleh didenda jika disabitkan dengan kesalahan berkahwin tanpa mengikut saluran yang betul bagi negeri-negeri masing-masing. Dia mungkin akan dikenakan denda. Okey. Pihak berkuasa negeri dapat detect, maka akan dikenakan denda kerana tak ikut undang-undang. Okey, contohnya gini ke halik siang, okey, balik rumah duduk sekali, maka boleh dicas, tak ikut undang-undang boleh didenda. Pasangan terpaksa dipisahkan jika didapati jika didapati perkahwinan tidak sah mengikut hukum syarak. Jadi jika cek-cek tak ikut undang-undang ni, cek-cek tak sah ikut syarak. Okey, nikah tu tidak sah. Okey, banyak perkahwinan tak ikut undang-undang ni dia jadi tak sah. Contohnya dia kahwin lagi, bawa pergi nikah di sini digolok saja. Sedangkan dia rumah dia dengan ayah dia ni, ayah dia duduk di tebing sungai Golok je. Dia nikah di Golok menggunakan wali hakim di sana. Jadi dari segi jaraknya tak sampai
dua marhalah nikah dengan wali hakim ahli siah, maka tidak sah. Dan jika didapati disiasat-siasat tidak sah perkahwinan dahulu, maka terpaksa dipisahkan lah. Itu implikasi dia. Yang ketiga, isteri tidak mempunyai dokumen yang sah untuk membuat sebarang tuntutan seperti hadanah dan harta pusaka jika berlaku kematian suami. Ini tidak ada dokumen lah. Ya, dia tidak ada surat nikah. Maka apabila tidak ada surat nikah, okey, ditakdirkan suami meninggal, isteri nak tuntut jaga anak tak boleh lah, hadanah. Dan juga harta pusaka suami pun tidak layak lah. Walaupun dia sebenarnya bini isteri kepada si mati itu, tapi dia tidak ada dokumen, maka dia tidak boleh buat tuntutan. Okey. Yang seterusnya, kesukaran mendaftarkan kelahiran anak untuk mendapatkan sijil kelahiran. Nak buat surat beranak, jadi payah. Okey, sebab tidak ada dokumen. Okey, dokumen nikah antara suami dan isteri. Okey. Nota ada spektrum ilmu sikit. Pengurusan pernikahan seluruh Malaysia tertakluk kepada Akta Enactment Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri-Negeri. Jadi kita kena ingat di Malaysia ni kita nikah di samping kita ikut hukum syarak, hukum agama, kita juga tertakluk kepada Undang-Undang Keluarga Islam Negeri tu. Apa yang kita kena buat, kena isi borang nikah, kena masuk kursus kahwin, kena test HIV, macam-macam. Ini undang-undang. Jadi kalau kita nak kahwin, maka kena ikut undang-undang ni. Undang-undang ni tambahan kepada undang-undang syarak untuk supaya kemas sikit supaya kemas sikit perkahwinan tu. Okey. Jadi itu sahaja beberapa isu yang kita dah sebut hari ni. Kita belajar 3. Yang pertama poligami, yang kedua hadanah, dan yang ketiga anak angkat tadi. Dan akhirnya disebut tentang nikah tidak ikut undang-undang. Jadi harap semuanya boleh faham dan ambil boleh hayati, dan semua ni akan anda akan menghadapi alam rumah tangga nanti boleh diaplikasikan sebagai pengetahuan. Okey, biarlah kita kahwin ni dalam keadaan kita ada maklumat, ada ilmu tentang perkahwinan. Barulah perkahwinan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, untuk setakat itu hari ini, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.